Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan agar sesiapa yang melihat video ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi kalau bukan isu poligami, sebab memperkatakan perkara yang berkaitan dengan kemahuan lelaki untuk memiliki lebih daripada satu jiwa wanita dalam hidup dia ini takkan pernah habis, ya. Ia akan berterusan sampai kita mati. Kalau kita hidup balik pun, lepas tu kita mati lagi, kita hidup balik pun, isu tu akan ada di situ, ya. Kerana apa? Kerana ia adalah perkara yang sunnatullah, yang berbentuk fitrah, yang telah disyariatkan, telah diberi garis panduan kalau nak melaksanakannya bagaimana, telah diberi larangan, ugutan mungkin bagaimana untuk kalau tidak memiliki beberapa kriteria contohnya, maka jangan hampiri perkara tersebut. Semuanya telah jelas di dalam syariat, ya. Para ulama telah membahaskan secara istinbat hukum, secara fiqh, dan para psikologis telah membicarakannya untuk melihat apa permasalahan yang ada dalam satu-satu poligami itu, ya. Jadi namun dunia sekarang diperlihatkan bahawa poligami ini sesuatu yang negatif. Ada usaha untuk nak membawa melihat poligami dari sudut yang lebih sehat, tetapi usaha itu pertamanya dia tidak disukai oleh golongan tertentu, terutamanya wanita. Jadi usaha nak membawa poligami ke arah orang kata dengan wajah yang lebih sihat ini sentiasa akan ditentang, ya. Sentiasa akan ditekan supaya isu itu tidak dibangkitkan, kan. Dan yang lebih penting lagi adalah apabila isu poligami ini dia telah pun disalah tanggap. Sekarang dia telah diselewengkan, terpesong pemahamannya, kan. Maksudnya kehendak Allah Ta'ala terhadap syariat ni harusnya berlaku begini melalui apa yang telah disuri teladankan oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Tetapi hari ini ia telah jadi jauh menyimpang daripada apa yang dikehendaki, apa yang ditunjukkan, apa yang diqudwahkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, ya. Jadi ini benda yang paling penting yang kita kena faham dahulu, kenapa hari ini poligami begitu menjadi polemik hingga ia tidak boleh ataupun tidak nampak seperti ada jalan penyelesaian langsung, ya. Sebab bagi wanita, perkara ini perkara yang dia tidak mahu berlaku langsung dalam hidupnya. Ia satu pengkhianatan yang besar sebenarnya, yang ditomahkan kepada suaminya jika perkara itu berlaku, kan. Sedangkan para suami merasakan perkara itu adalah perkara yang oleh kerana ia diperbolehkan dalam syariat, maka dia sentiasa ada rasa ingin mencubanya, ya. Kerana perkara itu jelas dalam syariat, ya. Dia berbeza kalau contohnya pengharaman minum arak contohnya, kan. Jadi kita pun jiwa manusia biasa tak akan berani nak pergi ke arah itu sebab larangan itu jelas, berbentuk menetap, berbentuk qat'i, kan. Dia tidak ada open check dekat situ. Jadi sesiapa juga lelaki muslim ataupun wanita muslim yang menghampiri perkara itu, dia sudah sedar bahawa dia sedang melakukan satu dosa dan dia akan menerima akibatnya di kemudian hari, di yaumul akhir nanti, jika dia tidak bertaubat ke arah itu. Itu sudah jelas. Tetapi oleh kerana poligami, dia hanyalah larangan bersyarat. Maksudnya jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka satu cukup bagi kamu, itu telah membuatkan isu ini ataupun syariat ini terbuka, ya, kepada interpretasi masing-masing.
Walaupun dalam masa yang sama halangan ataupun syarat-syarat telah pun dibahaskan, telah pun orang kata dipertontonkan, ya, dibuka kepada orang supaya tahu bahawa menilai diri, ya, aku ni boleh ke ataupun tak boleh. Tetapi orang tidak melihatnya begitu. Orang dah tak mampu melihat sebagai itu syarat. Jika tak boleh, oh aku tak boleh rupanya, jadi aku tak nak lah. Dia tak jadi macam tu. Dia, oleh kerana ia adalah perkara fitrah dan kerana ia merupakan sesuatu yang dibenarkan, maka orang pergi juga ke arah itu. Walaupun dalam hati kecil dia sedar bahawa dia tidaklah boleh mengendalikan rumah tangga itu nanti dengan baik. Orang yang macam mana yang tak boleh buat benda ni? Yang dia sedar bahawa daripada peringkat permulaan lagi dia sudah tak ada kekuatan untuk nak membuka mulut kepada isterinya. Tetapi kerana adanya syariat yang mengatakan poligami boleh dilakukan dalam keadaan senyap, maka dia pergi, dia riki jalan itu. Dia menyusuri jalan itu hingga dia laksanakannya. Jadi ini masalah, ya, beza antara syariat poligami dengan syariat-syariat yang dari segi ketetapan hukumnya telah jelas. Ini benda yang kita kena faham, ya. Jadi memahami bahawa lelaki ingin memiliki jiwa wanita yang lebih dalam hidupnya ini adalah satu perkara yang normal, ya. Yang mana dia telah menyebabkan lelaki itu terbahagi kepada dua, terpecah kepada dua. Satu kita panggil lelaki, saya istilahkan sebagai lelaki equality, ya. Satu lagi adalah lelaki yang mempunyai daya kawal. Dia terpecah kepada dua. Okay. Siapa lelaki equality ni? Ya, istilah yang mudahlah, ya. Kalau anda semua ada istilah lain, silakanlah, maksudnya boleh kongsikanlah, kan? Tapi saya menyifatkan mereka ini sebagai golongan lelaki equality. Lelaki equality ni adalah lelaki yang hidup dalam sistem zaman sekarang. Maksudnya sistem, ya, sistem tu pun bukanlah sistem, dia norma, ya. Lebih tepat lagi norma lah, yang telah hidup dalam normalisasi sekarang, iaitu maksudnya lelaki yang mesti dilihat, dia merasakan dirinya mesti sentiasa sweet dengan isteri dia. Atas tuntutan isterinya itu menyebabkan dia menunaikan kehendak isterinya itu supaya di mata orang, di mata masyarakat, di mata keluarga, malah di mata anak-anak mereka mungkin, bahawa mereka itu dilihat sebagai couple yang sweet. Ini lelaki equality. Maksudnya terlalu menumpu sangat kepada sweetness hingga dia lupa tentang peranan yang telah diberikan Allah, kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk dia memimpin dengan cara yang mengikut landasan syariat. Itu pertama, okay. Yang keduanya, lelaki yang dia bersifat gentle, konon untuk dilihat gentleman. Apabila aku dengan isteri aku, kami sentiasa berbincang, kan? Apa benda pun, sekecil-kecil benda pun kami bincang. Dia nak tunjuk nilai gentleman dia tu. Yang dia itu seorang lelaki yang memang seperti lelaki idaman wanita sekarang lah. Itu lelaki idaman wanita sekarang. Apabila dia merasa, maksudnya wanita yang rabun ni juga, maksudnya nak sangat lelaki yang begini, supaya kononnya martabat dia, darjat dia diangkat sama rata dengan lelaki. Jadi semua benda, sekecil-kecil benda, kan, dalam rumah tangga semuanya nak dibincangkan. Jadi jika ada bantahan daripada daripada isteri, maka kecenderungannya lebih kepada mengikut akur pada bantahan itu, tidak meneruskan.
Susah bagi dia untuk dia nak berpegang dengan pendapat dia, kemahuan dia apabila dibantah keras oleh isteri dia. Sebab isteri itu akan datang dengan pakej yang lain. Maksudnya merajuknya, mulutnya, kan, segala kerenah yang akan ditunjukkan itu menyebabkan lelaki itu tidak mampu bertahan dan akhirnya dia akur dengan kehendak isterinya. Ini lelaki yang kononnya gentleman. Saya nampak banyak sangat sekarang ni dalam TikTok terutamanya, kan, dalam video-video pendek yang ada sekarang ni, menggambarkan lelaki gentleman ni adalah normal. Maksudnya yang saya teringat lah, contohnya ada satu orang tu, dia pegang joran lelaki dan dia kata, aku badan takut bini, dia cakap, kan, aku bila bini aku ambil kunci, aku nak pergi mancing, aku naik Grab, kan. Dia buat dalam masa yang sama dia tengah berjalan nak balik, aku tadi Grab hantar aku balik dekat depan tu, kan, ini aku nak balik rumah ni, kan, sambil dia pegang joran, kan, aku tak takut bini, kan, aku tak ada maknanya aku. Tapi dalam pada dia berjalan tu, tiba-tiba depan dia tu dalam jarak lebih kurang 2-30 meter bini dia dah tercegat macam tengah menunggu dia. Dia pun tiba-tiba terdiam dan dia buat U-turn. Ya, memang ini konten. Semua orang nak popular, semua orang nak mendapat manfaat daripada konten-konten yang begini. Tapi inilah hasil dia, ya. Kita telah menunjukkan bahawa lelaki equality ini adalah perkara yang normal berlaku dalam hidup orang sekarang. Jadi dia sebenarnya sedang membenarkan isterinya mengawal keadaan. Dia sedang membenarkan isterinya memainkan peranan dia sebenarnya sebagai seorang suami. Itulah lelaki equality, yang menyebabkan bila dia terpanggil dengan orang kata jiwanya yang sudah mula bergelojak untuk nak memiliki lebih daripada satu jiwa wanita, ya kan? Maka lelaki equality ni dia akan sentiasa bingung. Dia rasa macam mana aku nak buat, ya? Sebab aku dah terperangkap selama hari ni. Aku telah membenarkan beberapa perkara yang tak sepatutnya berlaku ke atas diri aku. Jadi inilah golongan yang takkan buat PhD macam mana pun berkaitan dengan poligami, tetap juga dia akan ada masalah bila dia nak melaksanakannya. Berbanding dengan lelaki yang memang memiliki daya kawal, ya. Memiliki daya kawal ini bukan semestinya sewaktu dia nak berpoligami dia sudah memulakan daya kawal dia tu. Tidak, ya. Lelaki yang mempunyai daya kawal ni, sedari mula dia berkahwin pun dia telah mampu mengadakan suasana itu. Dia telah pun memainkan peranannya. Maksudnya isterinya telah pun diberi faham hanya had-had yang tertentu sahaja isterinya itu boleh berperanan. Jika melangkaui daripada apa yang memang telah beliau bataskan, maka dia akan membuat satu tindakan yang akhirnya untuk memahamkan isterinya supaya jangan lebih daripada batasan yang telah aku gariskan. Dia telah membiasakan perkara itu, ya. Benda ni tak ada kaitan sangat soal bercinta ataupun tidak sewaktu zaman pra-perkahwinan, ya. Ada je orang yang bercinta bagai, tetapi apabila telah masuk alam perkahwinan, dia boleh setting benda tu. Dia boleh adakan benda tu, suasana itu. Jadi orang lelaki beginilah yang sebenarnya apabila jiwanya terpanggil, maka dia sebenarnya boleh nampak jalan bagaimana dia nak laksanakan poligaminya itu. Itulah yang menyebabkan hari ini kita boleh nampak kenapa ada orang yang dilihat macam flawless saja boleh berpoligami, isterinya boleh membenarkan. Sekarang ni ikon kita tak lain dan tak bukan Abang Tesla itulah, ya. Kerana dia telah berjaya meletakkan isu keberanian berterus terang tu sebagai orang kata perkara
yang sekarang sedang di mainstream. Orang sedang membicarakan perkara itu, kan. Soal apa hentaman yang dia kena tu kita abaikanlah, kan. Yang pentingnya dia telah membawa bahawa ingin berpoligami mesti ada kekuatan, mesti ada keberanian untuk berterus terang. Itu perkara yang paling pokok jika kita ingin berpoligami. Dan inilah lelaki yang boleh mengawal keadaan. Kita pun boleh tengok, contohnya Abang Tesla tu pun, dia pun menceritakan bahawa itu adalah kekasih di zaman sekolah dia. Bermaksud mereka sendiri pun melalui alam percintaan. Tetapi bila melalui pasca perkahwinan, maka mereka melalui evolusi tertentu yang menyebabkan ada lompongan jiwa, kan. Diceritakan bahawa kehidupan tu sudah semakin suram, kan. Dan akhirnya mereka mendapati bahawa melalui poligami lah benda tu boleh di-spice up kan kembali, boleh dihangatkan kembali hubungan itu. Itu antara perkara yang nikmat terselindung yang ada dalam poligami, ya. Jadi lelaki dah terbagi kepada dua. Bagi lelaki yang memang mendambakan nampak gentleman, dia akan bingung sampai kesudah. Tapi bagi lelaki yang memang mempunyai daya kawal yang tertentu dalam hidup dia ke atas isteri, maksudnya dia memahami bahawa peranannya itu besar. Isterinya ada peranan, ada suara, tetapi ada batasan tertentu. Jika melebihi, dia tahu nak kawal macam mana. Maka lelaki inilah sebenarnya yang terbuka ruang untuk dia berpoligami. Itulah yang menyebabkan bila kita kata bukan semua lelaki boleh berpoligami. Ya? Bukan boleh berpoligami itu kerana you berada dalam kuadran mana, you berada dalam grup mana. Jika you berada dalam grup yang you rasa you memang lelaki yang gentleman, lelaki yang sweet sangat, maka di situlah you terperangkap, ya. Akhirnya kalau you melakukan juga poligami itu, kan, akhirnya you lakukan dengan cara yang tidak wajar. Selebihnya, selain daripada itu, you buat secara apa? Secara senyap, secara belakang, kadang-kadang berskandal, kan. You ada jalan you sendirilah, senyap-senyap tu. Inilah yang berlaku kepada lelaki yang kononnya gentleman sangat, kan, pencinta wanita sangat. Inilah dia, kan. Sebaliknya bagi lelaki yang memang mempunyai daya kawal, lelaki daya kawal ni bukan semestinya dia tidak sweet. Tidak, ya. Kita pun tahu sebenarnya antara elemen orang yang mampu berpoligami ni, dia seorang yang memang sebenarnya antara perkaranya adalah dia kelakar. Contohlah kita tengok macam Saleh Yaakob lah, kan, orang yang kelakar, kan. Tapi dalam kelakar dia tahu memisahkan di mana dia perlu berjenaka, kan, perlu mengambil hati isterinya, kan, tapi di mana dia perlu bertegas. Dia boleh pisahkan perkara itu. Itu beza dia, ya? Jangan sifatkan bahawa lelaki yang mempunyai daya kawal ni seperti lelaki yang membuli wanita. Tak, kan? Ataupun hanya wanita yang tidak ada self esteem, ataupun wanita yang tidak ada duit, tidak ada kerjaya, maka dia terperangkap, maka dia terpaksa akur dengan kehendak suaminya. Tidak. Ramai lelaki ramai wanita yang tinggi dari segi pencapaian kerjayanya, tapi tetap boleh melaksanakan, sebab dia boleh letak diri dia tu dalam keadaan yang peranan dia yang sepatutnya. Dia tahu, dia faham, dia memang dambakan kepimpinan suami dia itu. Kadang-kadang dia bukan tak ada pandangan, tetapi kerana dia akur bahawa pandangan suami itu nampaknya sudah bulat, maka tidak dapat nak dibendung, maka dia akur saja, dia akan ikut saja, dia bertawakal sahaja. Jangan sifatkan lelaki wanita yang bila dipoligamikan ini, bila merelakan diri untuk berpoligami ini sebagai wanita yang senang sangat dibuli. Ini persepsi yang ada di luar sana, ya. Orang perempuan yang sekarang yang terlalu feminin ni, terlalu feminis ni, sekarang ni tengah sakit hati sangat tengok perempuan yang macam membenarkan saja dirinya diperlakukan begitu, kan. Seperti macamlah poligami ni akan sakit je daripada awal sampai kesudah, kan.
Sedangkan poligami ini boleh dijadikan platform untuk lebih membahagiakan lagi rumah tangga itu. Ya. Membahagia tu dari segi segala aspek, ya. Dari segi hubungan seks yang mungkin telah lama padam, telah suram, boleh dikembalikan, ya. Melalui poligami sebenarnya. Orang yang tak duduk di sini, dia akan kata apa yang saya cakap ni sebagai merepek, sebagai macam tak ada logiknya. Kerana apa? Kerana awak tak ada di situ. Awak tidak berada di kedudukan saya. Anda tak faham. Tapi anda buat-buat faham. Anda buat-buat pandai. Itu masalah dia. Hakikatnya anda adalah termasuk dalam golongan lelaki equality. Saya dan kawan-kawan saya, maksudnya orang-orang yang boleh melaksanakan poligami ini dengan sejahtera, maksudnya tergolong dalam lelaki yang boleh mengawal. Mengawal bukan bermaksud dia detektor kepada isteri dia. Tidak. Ini dah benda yang you all nak buktikan sangat. You nak sangat mempercayai benda ni. Begitulah sebenarnya. Wanita tu dibuli, dikongkong, kan, diperbodohkan. Itulah yang you all nak percaya. Jadi kalau you all diberi kesempatan nak bertanya kepada isteri-isteri yang begini, you all akan korek melalui pintu itu. You all nak sangat dapat jawapan. See? Nampak tak? Awak dibuli sebenarnya. Wake up girls. Mulalah tu. Sebab you all tak boleh terima hakikat bahawa dalam poligami yang sejahtera ni semua pihak menang. Suami menang, isteri-isteri menang, anak-anak pun menang. Dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Kehidupan yang lebih baik. Kalaupun lebih baik, tak nak dibandingkan dengan monogami. Sebab monogami ni ada trend dia. Okay. You all nampak orang yang sweet sangat, sampai ke contoh yang biasa, ialah orang biasa contohnya Tun M kita, ya kan. So bermonogami sampai ke usia sekarang, Allah bagi dia nikmat. Ya, itu satu keadaan, tetapi kita tidak tahu apa di belakang hidup dia. Kita tak tahu apa yang mereka jalani. Kita tak tahu. Tetapi orang yang berpoligami ini, dia boleh mempelbagaikan kehidupan itu. Syarat maksudnya dia mesti menjurus ke arah mengadakan penyatuan hati lah. Bila berlakunya penyatuan hati sesama isteri, itu bermaksud rintangan semakin kurang. Bantahan-bantahan yang unnecessary, kemarahan-kemarahan, cemburu-cemburu yang tidak sepatutnya itu telah dikurangkan. Bukan tiada langsung, tidak, tapi telah dikurangkan kepada satu tahap yang acceptable. Jadi orang beginilah yang boleh melaksanakannya. So dia akan dapat merasai nikmatnya berbanding dengan orang kata masalah yang dia hadap. Masalah tetap akan ada. Saya yang dah usia poligami yang dah cecah 15 tahun ni pun ada je masalah. Tetapi kami boleh kawal lah. Kami boleh jadikan perkara itu lama kelamaan adalah perkara yang biasa. Masalah adalah benda biasa. Kita tak panik dah bila kita berhadapan dengan masalah. Saya tak panik dah bila melihat kalau isteri-isteri saya ada unsur cemburu antara satu sama lain. Sebab saya tahu nak kawal benda tu macam mana. Practice make perfect, kan? Macam itulah sebenarnya. Jadi hari ini saya nak bagi faham kenapa setengah lelaki sentiasa dilihat macam bingung sangat. Walaupun lelaki ini lelaki yang terpelajar, tinggi kelulusan akademik dia, kan, profesor mungkin contohnya, kan, ahli korporat mungkin, tetapi dia tak boleh mengawal isteri dia. Kenapa? Kerana anda berada dalam kuadran lelaki yang equality. You tidak berada di kuadran yang boleh mengawal keadaan. Kalau you nak transform daripada equal kepada mengawal keadaan tu, you tak dapat seni dia. Maksudnya akhirnya the only way yang you buat adalah you rentap saja benda itu. Itu tak menjadi. Itu takkan menjadi. Maksudnya you mungkin ada kuasa duit, you nak beli jiwa, maksudnya nak trade
puasan hati isteri itu dengan wang ringgit, itu pun tak akan menjadi. Orang berpoligami yang sejahtera ini bukannya semuanya berduit, betul. Kan, perlulah duit tu memang betul. Tapi bukan semuanya mesti betul-betul ada belaka baru boleh dapat sejahtera tu. Tidak. Saya sendiri adalah living proof kepada yang memulakan poligami dengan orang yang langsung tak berduit sebenarnya. Tapi sedikit demi sedikit Allah buka ruang itu. Okay? Cukuplah saya rasa untuk memberi faham kenapa sebenarnya setengah lelaki itu dia jadi hilang punca, tenggelam punca. Macam manalah orang ni boleh berpoligami, aku ni macam tak boleh. Tapi dalam masa yang sama aku terperangkap jiwa aku, rasa ingin, rasa nak tu ada. Maka aku terpaksa salurkan dengan cara yang lain. Sedangkan lelaki yang mengawal keadaan, maka dia nampak jalan perkara itu boleh dilaksanakan. Walaupun bukan mudah perkara itu, betul, ya. Ada tempat keadaannya dia tergantung kepada nasib diri dia juga. Tapi nasib ni adalah kalau dia ikhlas kepada perkara itu, nescaya Allah mudahkan jalan untuk dia. Kerana dia dah nampak perkara itu doable. Dia dah nampak dah. Jadi ada juga tempat-tempat yang kadang-kadang dia bernasib baik, tetapi kerana Allah mudahkan, kerana dia sudah ada kerangka pemikiran itu. Kalau dah memang orang yang equality tiba-tiba nak bernasib baik, memang almost impossible lah. Itu sekadar pandangan saya untuk nak bagi faham, ya. Apa juga salah silap, kekurangan saya mohon maaf, ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.